Dan soal Zakir Naik, saya lihat saya sebagai rakyat Malaysia yang berpandukan perlembagaan. Ya. Saya lihat di dalam perlembagaan perkara 3 jelas mengatakan bahawa agama Islam adalah agama persekutuan, agama lain boleh diamalkan dengan bebas. Ya. Nampaknya yang bebas mengamalkan agama di Malaysia ni agama lain. Saya nampak sebab agama Islam ni sekarang ni kita lihat penceramah, pendakwah ada tauliah, perlu dikawal. Kena ada surat tauliah. Kalau nak berdakwah kena pakai tauliah, surat tauliah daripada Jabatan Agama. Sekarang ni polis pula dah campur dari segi agama. Iaitu melihat secara detail dari segi teks. Mereka nak vet through, nak tengok teks pendakwah-pendakwah ini. Sedangkan saya tidak tahu. Saya tidak tahu sebab tu saya tahu. Dari segi apa yang saya dimaklumkan. Pendakwah daripada agama lain daripada luar masuk dengan senangnya ke negara kita. Tidak ada siapa yang cek. Badan mana yang nak cek? Siapa yang cek? Pihak polis ke, pihak KDN ke apa ke yang cek pendakwah-pendakwah daripada luar? Dia pun ada khutbah kalau macam Kristian di church pada hari Ahad. Ya, pada hari Ahad. Siapa yang cek tu? Siapa cek? Okey, itu biar dulu, saya tak sampai tahap itu lagi. Ini pendakwah datang dari luar. Lepas itu kita tengok ada video-video yang dihantar oleh rakan-rakan pendakwah Kristian sebelum pilihan raya dulu, menjadikan Malaysia ini sebagai negara Kristian. Tuhan akan tolong, Tuhan dia kata akan tolong untuk kita jadikan negara ni negara Kristian dan sebagainya. Siapa yang pantau penceramah tersebut, pendakwah tersebut? Daripada luar. Daripada luar. Dan saya dipahamkan pendakwah agama Hindu pun masuk secara bebas ke negara kita. Ke kuil-kuil. Di tempat saya, Libra, banyak kuil tu saminya adalah daripada India. Kan bukan tahu. India daripada Malaysia. India daripada India. Siapa yang kontrol mereka ni? Jadi itu satu yang Wan cakap tadi. Siapa yang kontrol preacher dia waktu hari Ahad? Yang memberikan, memantau, yang baca khutbah dia hari Ahad. Sedangkan kita khutbah Jumaat kita terpaksa baca teks yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama, pejabat mufti, pejabat agama di setiap negeri. Maknanya mereka betul-betul bebas ni. Agama Islam adalah agama persekutuan, itu je lah yang kita ada. Tetapi agama lain bebas untuk mengamalkan. Memang bebas betul. Tak ada siapa yang pantau, tak ada siapa nak cek. Yang saya cakap kuil itu, saya dipahamkan hampir banyak kuil-kuil di Malaysia ni menggunakan sami daripada India. Yang juga agaknya saya rasa mungkin tahap orang kata agama dia lebih kuat ke. Tak tahu, yang dia lah yang akan kalau kita panggil kutubah, saya tak tahu dipanggil apa. Katakan kutubah lah. Yang berkutubah di kuil, yang berkutubah di gereja. Siapa yang kontrol dia? Ada tak teks dia dicek oleh sesiapa? Jadi saya harap pihak polis, oleh kerana sekarang ni pihak polis telah pun masuk campur di dalam urusan agama, yang nak cek setiap ucapan yang dibuat oleh Zakir Naik, kerana dia merupakan pendakwah daripada luar. Saya harap pihak polis pun memainkan peranan juga untuk cek tambah lagi skop ni. Kutubah-kutubah yang akan dibuat oleh padri-padri Kristian, pendakwah Kristian daripada luar, dan juga sami-sami di kuil dan sebagainya. Jadi kalau tidak tak adil. Kita boleh menyalahkan Zakir Naik, tapi kita tak tahu apa yang dibuat oleh mereka ini yang kita pun tak tahu. Dan saya nampak sekarang ni penentangan daripada pihak yang tak setuju dengan kita ni, yang berbeza dengan kita ni, semakin lama semakin kuat. Saya takut pendakwah-pendakwah ni yang memesongkan pemikiran. Atau kalau boleh saya minta pandangan satu sisi, atau disebabkan benda ni berlaku disebabkan kita orang Melayu, kita tak pernah mempertikaikan apa juga amalan agama orang lain, tetapi agama Islam ni sentiasa dipertikaikan oleh pelbagai pihak. Kita, sebab tu saya kata dia orang Melayu ni baik penyabar. Orang persoalkan kenapa azan tu terlampau kuat. Ada orang yang persoalkan daripada DAP lah, yang persoalkan tentang
zakat ni kenapa bila dikutip tak diagihkan kepada semua orang. Sekarang ni mereka pula nak menggagihkan duit zakat baru ni hari puasa pun ni menggagihkan zakat. Mungkin besok dia pula nak menyembelih lembu korban agak. Semakin lama semakin campur urusan agama kita. Sebab agih daging lembu korban dah agih. Sembelih je belum lagi. Agih dah. Dah agih macam-macam. Kemudian soal murtad pun tiba-tiba mereka ada di kalangan ahli parlimen DAP dalam parlimen mengatakan kenapa disekat murtad ini kerana ini kebebasan beragama. Kan? Dari segi RU 355 dulu kan. Ini untuk orang Islam semata-mata, tetapi ada yang persoalkan. Ada yang persoalkan dari segi agama untuk umur yang belum 18 tahun di Selangor. Kita lihat tanpa dewan pun dipendekkan dari segi tempoh kerana tak mahu undang-undang tu usul itu diangkat dan dibincangkan. Maknanya betul seperti kata tadi, kita orang terlampau orang lain mempersoalkan macam-macam hal agama kita, tapi setakat hari ini tak pernah pun saya dengar di kalangan kita yang persoalkan hak agama orang lain. Kalaulah ada di kalangan orang Melayu yang persoalkan tentang agama lain, mestilah timbul isu besar dalam negara kita ni. Seolah-olah kita ni menindas agama lain, resis, anti agama mereka dan sebagainya. Ini yang berlaku hari ini. Sebab itu saya rasa ini merupakan satu strategi mereka. Apabila kita bercakap soal Melayu, mereka kata kita resis. Jadi kita takut. Kita become very apologetic. Apabila nak bercakap soal bangsa Melayu, kita takut. Takut orang kata resis. Padahalnya mereka bercakap soal kaum mereka lebih resis daripada segala resis yang ada. Memperjuangkan, mempersoalkan hak kita. Bila kita bercakap soal agama, kita anti agama lain. Jadi bila mereka buat macam tu, strategi, saya rasa ini strategi mereka untuk menyebabkan kita terpaksa tutup mulut. Bukan kebetulan lagi dah. Bukan kebetulan. Mereka sengaja bila kita bercakap hal kaum kita, resis. Supaya kita tutup mulut, supaya jangan bercakap. Takut orang kata resis. Betul. Hak agama, gitu juga. Jadi saya rasa kalau perkara ini berterusan yang membimbangkan saya. Okey, Datuk Seri, cuma saya bersyukur sebab Datuk Seri terus bercakap tanpa zip mulut untuk memperjuangkan orang kata hak bangsa Melayu. Alhamdulillah. Sedikit Datuk Seri, saya terbaca dengan satu di akhir-akhir ni dalam seminit dua. Saya minta komen Datuk Seri, ada seorang menteri pembangunan usahawan dalam satu akhbar, Datuk Seri Muhammad Ridwan Yusof ni. Dia mengatakan, orang kata pertama dia menyeru yang orang kata kerajaan hari ini jangan menyalahkan dasar-dasar Barisan Nasional yang lepas. Yang tu saya tak nak ni. Cuma apa yang saya kut pada perenggan akhir yang disebut tu ialah seolah-olah menteri pada kerajaan hari ini tidak bekerja sama. Masing-masing buat hal sendiri. Dan dia ada kod sebagai contoh, Menteri Keuangan pergi berjumpa dengan Timbalan Menteri Pendidikan dan menyalurkan peruntukan kepada Timbalan Menteri tanpa pengetahuan Menteri Pendidikan sendiri. Sebagai seorang bekal menteri, saya minta komen yang pada akhir ni. Saya sebutkan tadi, even keputusan kabinet pun mereka tak boleh hormat. Keputusan Perdana Menteri pun mereka sanggah di luar. Lebih-lebih lagi lah perkara ini. Dan dulu tak pernah berlaku. Kalau perkara yang melibatkan Kementerian Luar Bandar, saya lah yang umumkan. Bukan Menteri Keuangan. Duit memang daripada Menteri Keuangan, bajet daripada Menteri Keuangan, tetapi kita yang umumkan kerana ia melibatkan kementerian kita. Di bawah portfolio. Dia Menteri Keuangan meluluskan bajet kita, lepas tu kita yang menguruskan bajet kita. Oleh kerana kita menguruskan bajet kita, maka kitalah yang mengumumkan. Bukannya dia sendiri pergi mengumumkan tentang daripada kementerian lain. Dia sendiri menyampaikan cek untuk bagi pihak kementerian. Dia bagi kepada YB Mujahid rasanya untuk satu Al-Quran di yayasan Al-Quran apa benda. Dia pula menyampaikan cek. Itu bukan kerja dia. Itu tak ada kena-mengena. Patutnya Mujahid sebagai menteri, dia yang menyampaikan kepada yayasan tu. Itu tugasnya. Tapi nampaknya hari ni hura-hara, kelang kabut. Mereka tak tahu apa yang mereka buat sebenarnya. Dan saya melihat timbalan menteri ni macam menteri kabinet. Sedangkan timbalan menteri tak masuk dalam mesyuarat kabinet. Okay? Timbalan menteri waktu zaman kita dulu, semua polisi, speech,
semua pengumuman tentang polisi dan sebagainya Kementerian. hanya menteri. Dia boleh explain selepas menteri umum. Bukan timbalan menteri umum perkara-perkara yang berkaitan dengan polisi dan sebagainya. Projek-projek besar yang melibatkan kementerian. Menteri umum, bukan timbalan menteri. Sekarang ni semua nak berebut-rebut nak umum, nak jadi hero masing-masing. Jadi memang saya nampak yang baik, saya percaya bukan saja rakyat. Perdana Menteri itu pun saya percaya dia pun pening kepala dengan menteri-menteri dia. Sebab Tun pernah berada dalam satu, orang kata dia pernah ada kabinet yang cukup lengkap, yang terbaik pada zaman dia. Sebab itulah saya percaya kalau boleh Perdana Menteri ni nak umumkan reshuffle kabinet ni cepat. Tetapi seperti kita tahu, suara saya sebut dalam saya punya blog, suara Parti Bersatu ni hanya 1/4 daripada keseluruhan suara yang ada. Sebab dia ada Majlis Presiden. Yang mana Majlis Presiden, setiap presiden mempunyai kuasa yang sama. Tapi di dalam, walaupun ada 3 tu berbeza-beza parti, tetapi sebenarnya DAP lah yang menguasai. Sebab PAN seperti kita tahu ditubuhkan, amanah parti PAN ni ditubuhkan oleh DAP dan PKR dengan DAP daripada dulu bersama. Jadi akhirnya 3 lawan 1 lah. Itu yang walaupun pening kepala Perdana Menteri memikirkan menteri dia, tapi tak boleh nak buat keputusan reshuffle kerana dia terpaksa dapat persetujuan daripada 3 lagi. 3 lawan 1 tak pernah menang lah. Okey Datuk Seri, saya rasa hari ni antara segmen yang cukup banyak dengan persoalan dan penjelasan. Alhamdulillah pada malam ini saya rasa saya mengharapkan program perkongsian kita dalam segmen Bicara Ketua Pembangkang ini dapat merungkai dan memperjelaskan pendirian ataupun apa yang perlu kita kongsikan di luar balik. Mohon share dan kita pastikan setiap penerangan dan penghujaan perkongsian daripada Ketua Pembangkang kita untuk kita sebarluaskan kepada seluruh rakyat agar sampai mesej-mesej yang betul ini. Dan saya sekali lagi ucapkan tahniah Datuk Seri kerana sudi ke NTH untuk dalam segmen Bicara Ketua Pembangkang. InsyaAllah kita akan bertemu pada bulan depan dalam segmen yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.